Kebajikan rakyat dan infrastruktur luar bandar terus diperkukuh Kerajaan Negeri Sabah. Perinciannya bersama Muhammad Syahrizam Awang. Silakan Ijam. Ya Fatin, penyediaan kemudahan infrastruktur lebih selesa kepada penduduk luar bandar terus diperkasa. Menerusi upacara pecah tanah projek naik taraf Jalan Taginambur, Kamburaun, Kadamayan bernilai RM21.476 juta. Projek dijadual siap pada November 2027 ini melibatkan kerja penurapan jalan sejauh 2.55 km dan pembinaan sebuah jambatan konkrit dua hala. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kerja Raya Sabah kerana di atas usaha berterusan akhirnya kita dapat membantu rakyat memberikan kemudahan jalan yang lebih selesa. Sememangnya keinginan rakyat untuk menikmati kemudahan asas seperti jalan raya menjadi keutamaan kerajaan Sabah. Selain meningkatkan keselesaan pengguna dan pelancong, projek ini bakal merancangkan aktiviti ekonomi penduduk luar bandar. Sangat bersyukur kepada kerajaan yang ada sekarang ini kerana sudah ada ini projek untuk menaikkan taraf jalan ini. Kerana jalan ini sangat-sangat diperlukan diperbaiki. Memandangkan tiap hari kami mengantar anak kami di SMK Narinang dan SK Taginambur. Selain projek Jalan Taginambur Kamburaun, beberapa projek penerapan jalan giat dilaksana di kawasan Kadamayan, termasuk Jalan Sayap, Jalan Tengkurus dan Jalan Podos, di samping pembinaan Jambatan Kaung dan Jambatan Malangkap. Setelah siap kelak, projek memberi manfaat kepada penduduk di 5 kampung. Dua projek berimpak tinggi diluluskan Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk dilaksana di Dun Limbahau tahun ini. Ia melibatkan pembinaan sebuah sekolah menengah dan pekan baharu. Adun Limbahau Datuk Juil Nuatim berkata, pembinaan sekolah melibatkan kos RM129 juta sekaligus mengatasi masalah keciciran pelajar. Berikutan, Dun Limbahau hanya mempunyai sebuah sekolah menengah yang menampung kira-kira 400 pelajar sahaja. Manakala pembinaan Pekan Baharu membabitkan kawasan 81 hektar akan dilengkapi fasiliti komersial dan pendidikan. Kelulusan daripada kerajaan pusat di mana sebuah sekolah menengah akan diwujudkan yang bernilai RM129 juta. Dalam masa yang sama juga kita akan merancang, kita akan membina sebuah pekan baru di kawasan Endok 7 Limbahau ini, dan kelulusan untuk tanah telah diluluskan oleh Kabinet. Kini Dun Limbahau menikmati pembangunan infrastruktur komunikasi dengan 4 menara telekomunikasi baharu beroperasi, sekaligus membolehkan penduduk menikmati liputan rangkaian yang stabil. Usaha memperkukuh keterjaminan makanan negeri terus diperkasa Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah, SLDB, yang dilaksana menerusi pembukaan kilang padi SLDB di Kampung Timbang Dayang, Kota Belud. Kilang berkapasiti 20 tan padi sehari ini berperanan memproses hasil tuaian projek padi SLDB serta pesawat tempatan dari Tuaran, Papar dan Kota Belud, sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada bekalan beras import. Kilang ini akan dapat memenuhi keperluan pesawat-pesawat tempatan. Itu yang paling penting. Dalam masa yang sama juga, sekiranya diberikan peluang, kita akan perbesarkan kilang ini supaya dapat dia beroperasi dengan lebih memberi manfaat kepada lebih ramai lagi penduduk sekitar. Selain membuka peluang pekerjaan, kilang ini juga dijangka meningkatkan produktiviti padi tempatan serta memperkukuh rantaian bekalan makanan negeri. Dalam program sama, SLDB turut melancarkan jenama Mekar by SLDB sebagai platform pemasaran produk komersialnya. Ketika ini, tahap sara diri beras Sabah berada sekitar 22% dan SLDB komited menyokong sasaran kerajaan negeri untuk mencapai 60% menjelang 2030. Sejajar agenda keselamatan dan keterjaminan makanan Sabah. Kerajaan negeri dicadang memperkenal bidang baharu berteraskan keperluan industri semasa dalam sistem pendidikan agama. Antara bidang dicadangkan termasuk kecerdasan buatan AI, pertanian moden dan akuakultur bagi melahirkan pelajar berdaya saing serta relevan dengan pasaran kerja masa kini.
Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Su Fui berkata, cadangan itu sebahagian daripada hala tuju pembangunan pendidikan agama yang lebih menyeluruh, bukan sekadar tertumpu kepada aspek keagamaan semata-mata. Di sektor pendidikan, hala tuju yang selaras dengan SNJ 2.0 iaitu kita mahu mewujudkan satu perancangan yang manpan dan lengkap. Maknanya dari pengajaran, pekerjaan yang kita akan menyusun baik itu satu pelautan yang luas dan kita akan menyerah kepada ini pelajar yang layak. Katanya pembangunan pendidikan agama di Balung dirangka bermula daripada SAN hingga ke peringkat SMAN serta institusi pengajian tinggi. Pendekatan itu mampu mengelak penghijraan belia dengan menyediakan peluang pekerjaan berkualiti di Sabah yang disokong pelaburan sektor tenaga solar dan perkilangan. Sektor ekonomi di beberapa kawasan di Kinabatangan akan terus diperkukuh bagi menarik pelabur luar sekaligus meningkatkan perniagaan penduduk setempat. Calon BN Parlimen Kinabatangan Muhammad Naim Kurniawan Mokhtar berkata, fokus utama menaik taraf kawasan persinggahan dan pusat tumpuan. Antaranya Kampung Paris 3, Bulatan Sukau, Pekan Kinabatangan dan Bukit Garam. Dari segi potensi dia sebenarnya Kinabatangan itu luas. Daripada segi potensi yang ada, kemungkinan besar kita perlu adalah pusat bagi suatu kawasan itu agar dia dapat berkembang dengan sendirinya. Kalau semua dalam keadaan yang berjauhan, maka tarikan kepada pelabur yang baru itu sukar kita dapat lihat. Jadi kita mahu dia berpusat. Katanya pengalaman dan strategi yang dimiliki akan digembleng sepenuhnya untuk memastikan pembangunan ekonomi ini memberi manfaat kepada rakyat Kinabatangan. Parlimen Sekolah, satu platform yang mungkin kelihatan biasa-biasa pada mata kasar. Namun di SM Lasal, Kota Kinabalu, ia berkembang menjadi makmal demokrasi yang melatih pemimpin masa depan. Sejak 1963, inilah sekolah tunggal di Sabah yang terus mengekalkan tradisi Parlimen Sekolah. Laporan Fadlizil Ikram. Di sini perjalanan demokrasi bukan sekadar teori. Ia dihidupkan, dilakonkan dan dirasai sendiri oleh pelajar dari kempen politik, perdebatan dasar hinggalah kepada proses undi. Menariknya, Parlimen Sekolah SM Lasal bermula tanpa perlembagaan tersusun, namun tetap berjaya membentuk budaya, membuat keputusan secara kolektif dan demokratik. Parlimen ini adalah untuk mendedahkan kepada para pelajar tentang sistem demokrasi yang ada di negara kita. Di Lasal, pilihan raya sekolah bukan sekadar acara, ia satu simulasi penuh. 2 parti, kempen tersusun, manifesto, poster hinggalah proses undi yang dikendalikan seperti pilihan raya sebenar. Terdapat 2 parti yang bertanding di sekolah ini iaitu Parti Bersatu dan Parti Wawasan yang mana terdiri daripada 19 buah kerusi yang mewakili kelas-kelas tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 dan tingkatan 6. Manakala Badan Pengawas Sekolah bertindak sebagai Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu SPR. Bagi pelajar yang memegang jawatan dalam parlimen ini, pengalaman mereka jauh lebih besar daripada sekadar memimpin rakan sekelas. Saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan dengan sistem demokrasi berparlimen. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap sistem parlimen itu sendiri, dalam masa sama membina satu barisan anak muda yang lebih berpendidikan terhadap kepimpinan negara. Malah bagi pelajar yang menjadi pemerhati, Parlimen Sekolah membuka ruang berfikir dan menilai isu sebenar masyarakat. Parlimen di sekolah ini dapat melahirkan generasi muda yang lebih proaktif terhadap demokrasi negara, sama ada juga dapat melahirkan pemimpin dalam kalangan generasi muda. Boleh membantu murid-murid untuk menjadi seorang pemimpin pada suatu hari nanti, dan juga ia juga membantu murid-murid untuk mempelajari lagi lebih dalam mengenai demokrasi berparlimen di negara kita. Melalui parlimen sekolah seperti ini, proses demokrasi bukan lagi sekadar subjek buku teks, malah pengalaman hidup yang membina karakter, keberanian dan integriti.
Inilah asas pembentukan pemimpin muda Sabah yang suatu hari nanti bakal memegang amanah rakyat di pentas sebenar. Melalui platform seperti Parlimen Sekolah, pelajar bukan sahaja dididik tentang demokrasi, tetapi juga untuk menjadi seorang pemimpin yang berwawasan dan berintegriti. Pemimpin masa depan negeri Sabah yang bakal membawa perubahan positif kepada masyarakat. Fadlizil Ikram, RTM. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Fatin untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Terima kasih.